Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Baiklah, hari ini kita akan masuk satu unit baru iaitu unit yang kelima, Reka Bentuk Makanan. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 66 sehingga 69. Pastikan kamu kekal bersama dengan cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Kita lihat dahulu standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 5.1 Reka Bentuk Makanan. Manakala standard pembelajaran pula ada dua di sini. Yang pertama, 5.1.1 mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada jenis makanan yang dipilih, dan yang kedua 5.1.2 menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. Mari kita teruskan. Sekarang kita lihat pula objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada jenis makanan yang dipilih dan menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. Manakala, kriteria kejayaan pula, murid berjaya menyenaraikan 4 faktor kepentingan reka bentuk makanan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat situasi yang diberikan di dalam buku teks kamu pada halaman 66 dan 67. Pada waktu rehat, Arif dan Leong bersama-sama pergi ke kantin sekolah. Mereka membawa makanan yang dibekalkan oleh ibu masing-masing. Mari kita baca perbualan mereka. Leong, hari ini kamu bawa bekal apa? Saya bawa sandwich saja. Kamu bawa apa? Saya bawa nasi goreng. Wah, menariknya bentuk sandwich kamu. Ibu saya belajar daripada internet. Ada pelbagai bentuk yang dibuatnya. Oh, begitu. Boleh saya membuatnya nanti? Saya juga ingin mencuba untuk menghasilkan bentuk makanan yang lain menggunakan buah-buahan. Menariknya. Boleh kita buat bersama-sama nanti? Boleh. Banyak makanan dapat dibentuk jika kita kreatif. Nampak tak murid-murid? Arif dan Leong ini sedang membincangkan tentang reka bentuk makanan kan? Apakah maksud reka bentuk makanan ini? Mari kita lihat paparan yang berikutnya. Sekarang, kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 68 pula. Reka bentuk makanan bermaksud penghasilan makanan secara hiasan atau ukiran. Untuk menghasilkan reka bentuk makanan, penggunaan alatan yang bersesuaian adalah sangat penting. Mari kita lihat apakah bahan makanan. Bahan makanan merujuk kepada jenis makanan yang dipilih untuk direka bentuk, sama ada roti, buah-buahan, kek atau kuih-muih. Kamu boleh lihat pada gambar yang ada di dalam buku teks kamu. Bahan makanan ini boleh direka bentuk mengikut kreativiti dan idea kamu sendiri. Sebelum kita teruskan pembelajaran, cikgu nak tunjukkan dahulu contoh-contoh reka bentuk makanan yang menggunakan acuan seperti di dalam gambar yang diberikan. Kreatif kan? Satu lagi contoh, reka bentuk makanan yang menggunakan pisau. Lihat pada gambar yang diberikan. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh lain yang lebih kreatif. Cikgu yakin kamu juga kreatif. Sekarang, mari kita lihat kepentingan reka bentuk makanan. Di sini, cikgu senaraikan 5 kepentingan reka bentuk makanan sama seperti yang terdapat di dalam buku teks kamu pada halaman 69. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, memberikan pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan produk mengikut kehendak masing-masing. Yang kedua, mengikut trend semasa. Yang ketiga,
memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baharu. Kepentingan yang keempat, meningkatkan nilai komersial, dan kepentingan yang kelima adalah memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Dapat dilihat di sini kan, melalui reka bentuk makanan juga kita boleh memperkenalkan budaya satu-satu kaum. Baiklah murid-murid, kepentingan reka bentuk pada bahan makanan bergantung kepada beberapa faktor. Antara faktornya ialah yang pertama, permintaan. Permintaan merupakan faktor paling penting dalam membuat reka bentuk makanan. Contohnya reka bentuk kek yang dihasilkan pada sambutan hari jadi akan berbeza jika dibandingkan dengan kek ketika majlis perkahwinan. Ini bergantung kepada permintaan pembeli atau orang yang menghasilkannya. Permintaan akan dipengaruhi oleh keperluan, keuangan dan sebagainya. Faktor yang kedua ialah budaya dan sosial. Budaya dan sosial juga mempengaruhi reka bentuk makanan. Contoh reka bentuk makanan orang Melayu berbeza dengan reka bentuk makanan orang India. Kamu boleh perhatikan pada gambar yang diberikan. Faktor yang ketiga, reka bentuk pada bahan makanan juga melihat kepada tempat dan situasi sesuatu masyarakat. Contohnya tempat yang cuaca panas dan cuaca sejuk. Perhatikan pada gambar yang diberikan. Dan faktor yang terakhir ialah perubahan semasa mengikut tren. Juga mempengaruhi reka bentuk makanan yang dihasilkan. Jika dahulu roti sandwich hanya berbentuk segitiga, tetapi kini sandwich telah direka bentuk menjadi makanan yang moden. Boleh faham murid-murid? Baik, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua murid-murid boleh faham tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Oleh itu, sekian dahulu daripada cikgu dan terima kasih atas kerjasama dan perhatian yang telah diberikan. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.